guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim akan ke Korea Selatan ya atas jemputan ya Presiden Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan, sahabat-sahabat semua. Jadi selepas beberapa siri lawatan kerja Datuk Seri ke luar negara, berbagai fitnah, berbagai tumahan, dakwaan yang dibuat oleh walaun-walaun tit ya, termasuk juga pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional menunggang isu kononnya ya Datuk Seri ditaja oleh syarikat swasta, sedangkan hakikatnya bukan ditaja tapi tong-tong sama-sama bayar ya. Jadi membuatkan kos itu menjimatkan pihak kerajaan. Jadi apapun sahabat semua, ya kita berikan sedikit perkembangan ya berkaitan dengan jemputan daripada Presiden Korea Selatan ini untuk Datuk Seri pergi ya ataupun ke Korea Selatan. Jadi Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Republik Korea bermula hari ini sehingga 26 November atas jemputan Presiden Yoon Suk Yeol. Mengiringi Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam lawatan tersebut adalah Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Utama Zafrul Tunku Aziz, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi YB Chang Likang, Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Goh Dagang serta pegawai-pegawai kerajaan. Dan menurut kenyataan Wisma Putra, ini merupakan lawatan rasmi pertama Datuk Seri Anwar ke Korea sejak beliau menyandang jawatan Perdana Menteri pada November 2022. Semasa lawatan Perdana Menteri, Anwar akan mengadakan mesyuarat dua hala dengan Presiden Yoon di pejabat Presiden Jongsan. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai hubungan dua hala yang telah berkembang pesat sejak penubuhan hubungan diplomatik pada tahun 1960 serta berbincang mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Mereka juga akan bertukar pandangan mengenai kepengerusian ASEAN Malaysia 2025 dan kepengerusian APEC Republik Korea 2025. Anwar dan Yoon dijadwalkan akan menyaksikan majlis pertukaran 3 memorandum persefahaman yang meliputi bidang kerjasama dalam pendidikan tinggi, pemerangkapan dan penyimpanan karbon serta pendekatan kerjasama di bawah Artikel 6 Perenggan 2 Perjanjian Paris. Di samping itu, Perdana Menteri Anwar juga akan menghadiri Forum Perniagaan Malaysia Republik Korea dan mengadakan pertemuan dengan pemimpin industri dan syarikat-syarikat terkemuka negara itu. Beliau juga akan menyampaikan ucapan khas bertajuk Strategic Partners in Complex World Malaysia, Korea dan in the future Asia di Seoul National University. Dari Januari hingga September 2024, jumlah dagangan antara Malaysia dengan Republik Korea mencatat sebanyak 81.61 bilion ringgit. Jadi dari tahun 1980-an hinggalah Jun 2024, sebanyak 392 projek sektor pembuatan dengan kepentingan Republik Korea telah dilaksanakan di Malaysia dengan nilai pelaburan mencecah 43.10 bilion ringgit. Tahun 2023, Republik Korea merupakan rakan dagang ke-8 terbesar Malaysia dengan jumlah dagangan sebanyak 111.07 bilion ringgit. Malaysia pula adalah rakan dagang ketiga terbesar Korea di kalangan negara ASEAN yang ke-12 terbesar di peringkat global. Lawatan rasmi ini dijangka akan mengukuhkan lagi hubungan dua hala antara kedua-dua negara yang akan menyambut ulang tahun ke-65 penubuhan hubungan diplomatik pada tahun 2025, yaitu tahun hadapan. Jadi sahabat semua, ini antara perkembangan ya lawatan yang akan dilakukan ya atau dibuat oleh Perdana Menteri kita yang bermula hari ini dan sehinggalah pada 26 November, 2 hari ya. Jadi inilah sahabat semua ya, Perdana Menteri kita membuat lawatan demi lawatan. Untuk apa sahabat semua? Ya, untuk meningkatkan hubungan di antara negara-negara dan juga mencari potensi-potensi pelaburan untuk masuk ke dalam negara kita. Karena kalau
pelabur itu tidak masuk dalam negara kita, maksudnya dari segi pelaburan, pendapatan dalam pelaburan dari luar negara tidaklah berkembang ya. Dia seperti mana yang berlaku di Kedah, di negeri-negeri bawah pimpinan PAS. Mereka hanya menunggu bantuan daripada kerajaan persekutuan. Tidak ada pun pelabur-pelabur yang masuk kalau dari usaha mereka sendiri, melainkan apa yang diusahakan oleh Perdana Menteri kita dan meletak pelaburan itu di negeri-negeri seperti di Kedah dan beberapa buah negeri yang lain. Jadi sahabat semua, ramai juga yang mempersoalkan kos lawatan. Bagi kita, 1 juta lawatan, kos itu dalam macam sebelum ini 11 hari, 1 poin berapa juta dibandingkan dengan potensi pelaburan yang berbilion-bilion ringgit itu sudah memadai bagi kita. Dan kita lihat Perdana Menteri kita juga bekerja sini sehingga kan mungkin beliau bekerja macam hari esok itu tiada lagi. Jadi adalah patut juga Perdana Menteri kita, bagi pandangan saya, menerima gaji daripada rakyat Malaysia. Dengan usaha, dengan komitmen yang diberikan oleh Perdana Menteri kita, wajar Perdana Menteri kita menerima gaji. Sebab apa? Dia bukannya duduk goyang kaki dan masuk gaji setiap bulan sahabat semua, tapi dia melakukannya dengan kesungguhan yang luar biasa. Seperti mana yang kita lihat hari ini, baru sejak sekembali ke negara kita, hari ini akan terbang lagi ke Korea Selatan sahabat-sahabat semua. Dan satu perkara yang menarik tumpuan saya hari ini, apabila satu kenyataan media bahwa lawatan Perdana Menteri ini adalah satu lawatan yang begitu berhemah. Kita berterima kasihlah kepada kebijaksanaan Perdana Menteri kita. Walaupun perkara ini dipolitikkan, dijadikan isu oleh pihak pembangkang untuk memburukkan Perdana Menteri kita. Jadi di sebalik kegarahan, banyak pihak terus mempertikaikan isu lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Apa yang harus kita sedar ialah kerajaan telah menjimatkan penggunaan wang rakyat. Sebagaimana yang dijalankan oleh Menteri Komunikasi, Jurucakap Kerajaan Perpaduan YB Fahmi, kos penggunaan pesawat bahas bagi lawatan ke 5 negara ialah 6.162 juta ringgit. Bayangkan kalau hanya kerajaan Malaysia yang membayar 6 juta ini, memang satu yang amat-amat besar sahabat semua. Dan kerana itulah ada syarikat-syarikat swasta yang bersama-sama membayar jumlah 6.12 juta ini. Berbagilah sebab mereka membayar jumlah PEX, jumlah orang yang ikut setiap syarikat itu. Maksudnya tong-tong, bayar sama-sama. Ini bukan namanya menaja, ini bayar sama-sama untuk menjimatkan. Kos yang ditanggung oleh kerajaan sebanyak 1.662 juta atau bersama dengan 27%. Manakala bakinya 73% ialah 4.5 juta dibayar oleh delegasi perniagaan yang turut menyertai lawatan Perdana Menteri. Mereka membayar sama-sama kapal terbang ini yang disewa daripada MAS itu, dan kos besarnya 6.162 juta. Kerajaan Malaysia bayar 1.662 juta. Dan delegasi-delegasi daripada syarikat yang bersama-sama membayar sebanyak 4.5 juta. Adakah mereka mendanai Perdana Menteri kita? Adakah mereka menajah Perdana Menteri kita? Tidak sahabat semua. Tetapi mereka bayar sama-sama. Sebab mereka pergi ke satu tempat, bayar sama-sama dengan jumlah. Kenapa mahal 73% untuk pihak swasta? Kerana pihak swasta ini bukan satu. Mereka ada 4 syarikat yang sudah diumumkan oleh Perdana Menteri, iaitu Sapura, Petronas, Yensong dan juga Proton. Jadi Proton ada 4 syarikat ini, mungkin ramai di antara mereka yang ikut, jadi mereka bayar ikut PEX. Jadi membuatkan jumlah yang mereka harus bayar adalah 4.5 juta daripada 6.162 juta. Dan kerajaan Malaysia untuk wakil-wakil kerajaan, terutama yang Perdana Menteri kita, membayar 1.622 juta. Jadi sekali lagi, adakah ini pihak swasta menaja penerbangan ataupun menaja membiayai lawatan daripada lawatan Perdana Menteri kita? Tidak sahabat semua. Malah apa yang berlaku, dia menjimatkan sebanyak RM90,000. 900, maafkan saya, RM900,000. Hampir 1 juta dijimatkan. Jadi sewaan khas pesawat Malaysia Airlines
bahas ini 350 itu kerajaan menikmati penjimatan sebanyak 900.000 ringgit, hampir 1 juta jika menggunakan pesawat khas sedia ada mencecah kos 2.5 juta ringgit. Jadi inilah sahabat semua pendekatan yang diambil oleh Perdana Menteri kita. Bukannya seperti mana fitnah-fitnah yang dibuat oleh lebay-lebay, oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, oleh ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional, oleh pemimpin daripada Bersatu, membuat kesimpulan sendiri, membuat termasuk jugalah ahli Parlimen Muar, kononnya ini lawatan Perdana Menteri kita itu didanai, ditaja. Ini bukan ditaja, ini bayar sama-sama. Dan kepentingannya mereka bersama Datuk Seri promosikan syarikat itu, dan akhirnya syarikat itu mendapat keuntungan. Contohnya seperti di Mesir, Proton membuka kilang di sana. Petronas membuka satu lagi tempat di Brazil untuk potensi minyak dan sebagainya. Jadi harus difahami sahabat semua, berhati-hati dengan kenyataan-kenyataan daripada pihak pembangkang yang tidak lain tidak bukan akan mengelirukan Anda, akan membuat penipuan, akan membuat segala pemusingan fakta. Untuk apa? Untuk menipu, untuk berbohong dan juga untuk mewujudkan persepsi image buruk kepada Perdana Menteri kita. Itu apa yang mereka sedang lakukan. Dan terbukti semua itu seperti mana yang kita lihat hari ini. Mereka tidak sabar-sabar untuk mencari apapun isu, sekecil manapun isu itu mereka akan politikan demi untuk menjatuhkan image negara kita, image Perdana Menteri kita. Jadi bagi saya mereka ini seumpama politikus sampah masyarakat, pengkhianat negara dan juga penderhaka negara. Mereka sanggup lakukan apa saja dengan menjatuhkan image Perdana Menteri kita, walaupun ia akan memberi kesan kepada negara kita. Karena mereka sudah lupa apa yang mereka mahu pada pandangan saya. Mereka hanya mahu menjatuhkan Perdana Menteri demi apa? Untuk kuasa semata-mata. Itu pandangan saya sahabat semua. Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.